Saya ucapkan selamat datang kepada kuliah pengajian Islam mereka sijil lanjutan advance level. Itu semester 1. Untuk makluman, majlis graduasi kita tu belum dapat tarikh. Sijil ke apa dia ready dah, semua nak masuk nama. Jadi sesiapa yang berasa nak pergi ke Negeri Timur graduasi tu beri nama dengan IC kan, kau ketua kelas beri nama dan IC untuk dia print di sijil. Cuma sebab tarikh Datuk Dr. Fadli Ta'dilan dia pergi ke luar negara hari Sabtu bila. Dan untuk makluman sebagaimana yang saya maklumkan dalam grup tu, Profesor Basri itu dia bersetuju dah untuk hadir minggu depan. Jadi minggu depan ni week dia 2 jam direct, tak ada break tengok ni. Kita pakai direct pukul 9 sampai pukul 11. Lepas tu ajar awak kalau ada. Lepas tu tengok kita bercadangnya awak jamu nasi lah. Jadi hari ini tolong diterima lah waktu kelas tu buat nasi belau, penggula dan kawin apa dah. Kau buat resipi sana apa dah. Cancel. Okay. Apalah kita harikkan kan biar jadi nasi belau gula dalam kawin tu. Lepas tu boleh kena gue kau. Boleh deh. Okey, kita mula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidid du'at wal mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Subjek kita yang pertama untuk semester 1 ini ya asas hukum dan pembinaannya, dan masing-masing saya percaya ada nota yang diadarkan. Jadi kos nota ni kita guna duit masjid dulu. Guna duit masjid, jadi RM5 tu bayar ke masjid. Jadi ketua kelas tu kumpul duit tu masuk dalam tabung masjid. Tabung masjid tu bawah. Okey. Jadi subjek dia asas hukum dan pembinaan. Jadi dalam tajuk ni dia ada 3 tajuk kecil, 3 topik saja dalam asas hukum dan pembinaan yang akan kita bincang. Kita bicara dulu latar belakang. Kemudian kita nak benar-benar topik-topik yang akan dibicarakan dalam tajuk ini. Iaitu yang pertama bab 1, pengenalan mengenai hukum. Bab yang kedua, sumber-sumber hukum. Bab yang ketiga, pengenalan usul fiqh. Jadi asas hukum dan pembinaan ini sebenarnya ialah persediaan asas, pengetahuan asas bagi membolehkan kita belajar semester depan ni subjek yang rumit sikit, usulul fiqh. Jadi kalau kita terjun direct dalam ilmu usulul fiqh, agak sukar kalau kita tidak boleh menguasai dulu perkara-perkara asas mengenai dengan hukum dan pembinaan. Jadi bila cukup dah segala ilmu pengetahuan dalam asas hukum, barulah kita belajar usul fiqh. Tengok satu-satu lah. Dalam bab 1 ni, pengenalan hukum, mengenai hukum ni, saya nak bagi gambaran dulu supaya kita dapat tahu gapo dia kita nak mengaji. Jadi bahagian hukum ni saya isi dia dulu. Terbahagi kepada 2. Satu tu dia panggil hukum taklifi, hukum wada'i. Yang akan kita akan perincikan satu persatu nanti. Hukum taklifi dan hukum wada'i. Kemudian hukum taklifi ni pula dia bagi 5. Dia panggil wajib, sunat, haram, makruh, harus. Jadi bila gambaran gini kita boleh tahu rupanya kita nak sebut selama ni wajib, sunat, haram, makruh, harus tu duduk mana? Duduk di bawah hukum taklifi. Taklif ni makna beban. Bukan tu taklif. Kalau kita ikut orang kita panggil taklid, huruf dah. Oh ni taklif. Kita taklid dengan ulama, kita taklid dengan mazhab, tu taklid. Oh ni taklif.
Betul. Okay. Hukum wada'i ini pula dia terbagi kepada 3. Sebab, syarat, penghalang. Mungkin inilah benda baru yang kita jumpa. Sebenarnya hukum wadi'i lah hukum bagi membolehkan hukum taklifi dilaksanakan. Wajib hukum taklifi itu apabila dia lengkap dengan hukum wada'i. Saya ambil contohnya, wajib. Sebab apa wajibnya solat zuhur? Sebabnya masuk waktu. Syaratnya muslim. Penghalangnya wanita haid. Itu contoh. Jadi nak menjayakan hukum taklif itu ada hukum wada'i. Walaupun hukum solat itu wajib, tapi kalau tak cukup sebab, tak wajib lagi. Sebab apa? Tak masuk waktu lagi. Sebab tak sabar. Syarat dia untuk melaksanakan solat wajib itu kena muslim. Dan hukum wajib itu dia menghalang hukum wajib tak boleh dilaksanakan apabila wanita kedatangan haid. Semua benda sebab syarat penghalang itu dia panggil hukum wada'i. Wada'i huruf da, huruf ta. Jadi tulisan bahasa Arabnya kita jumpa depan. Ini sebagai ringkas. Jadi sekurang-kurangnya apabila kita dapat gambaran, bila kita belajar di hadapan nanti, kita boleh tengoklah modus benda ni. Itu yang kita akan rinci. Kita akan perincikan wajib, sunnah, haram, makruh, harus. Ada soalan sekarang? Macam biasalah, jangan hati-hati tanya selalu lah, dia stop saya. Macam tak berasa pun jadi lah, okey. Baru buka sebenarnya. Kemudian bab kedua ni, kita nak belajar sumber-sumber hukum. Sumber hukum ni dia terbagi kepada 2. Sumber hukum yang disepakati. Sepakat ulama tidak ada khilaf. Dan yang kedua, sumber hukum yang tidak disepakati. Sumber hukum yang disepakati ialah ada 4. Sumber hukum yang disepakati artinya ulama sepakat, tak ada khilaf. Kemudian dan sumber hukum yang tidak disepakati pada 4. Sumber ni maknanya nak jadi satu hukum tu kita kena ada sumber. Yang kita katakan puasa itu wajib, sumber dia Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam. Itu sumber dia panggil. Jadi sumber yang disepakati ada 4. Sumber hukum yang tidak disepakati ada 4. Biasa orang buat agak boleh panggil di sekolah dulu untuk nak masuk Play Store mudah ingat atau tidak. Jadi hukum yang disepakati ada 4. Nombor 1 Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah atau hadis. Yang ketiga Al-Ijma'. Yang ketiga Al-Qiyas. Hukum yang disepakati. Kita dah familiar dah, kita biasa, cuma kita tak tahu nak bagi lagi dah. Bila kita sebut 4 sumber ni, dia panggil hukum yang disepakati. Maknanya sepakat ulama seluruh dunia, tidak ada bantahan. Ada pun sumber hukum yang tidak disepakati. Ada mazhab kata boleh pakai, ada mazhab kata tak boleh pakai. Ada 4 juga. Yang pertama dia panggil istihsan. Mungkin kalau kita dengar ceramah, video ke apa, dia akan sebut ni berdasarkan pada istihsan. Yang kedua masalih mursalah ataupun dipanggil maslahah. Masalih mursalah. Yang ketiga urf. Yang keempat istishab. Semua ni akan kita perinci depan nanti. Inilah benda yang akan kita belajar. Sekurang-kurangnya kita dah gambarkan. Bila kita nak menghalungi laut nanti kita tahu dah mana pengkalan, mana gapo dia dah.
Ada soalan sini? Boleh nampak dah benda dah? Jangan tanya sosok lagi, kita tak mengaji lagi. Cuma nak tanya dia, nampak dekat skop kita tak mengaji. Tidak. Kemudian tajuk akhir, tajuk nombor 3, pengenalan diri. Baru kita boleh melangkah. Kita nak masuk mengaji usul fikir. Biar gagah dulu. Tadi satu dengan topik 1 dengan topik 2. Kemudian kita nak tahu ta'rif usulul fikir. Apa dia usulul fikir? Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan usul fikir. Sebab kalau kita tanya zaman Nabi, itu tak ada usul fikir. Ulumul hadis tak ada, ulumul Quran tak ada zaman Nabi. Dia tumbuh seiringan dengan perkembangan dunia ilmu. Sebab kita dah belajar dah macam ulumul hadis zaman sahabat Rasulullah, dia tidak perlu. Sebab dia dah tahu ke mana hadis sahih, mana tak sahih. Jadi ulama mutaakhir itu terpaksa mereka cipta berbagai-bagai jenis dan hadis. Matlamatnya satu je, nak menilai boleh makbul atau mardud, boleh diterima atau boleh ditolak. Generasi sahabat dulu dia tak payah dia buat itu sebab dia tengok, dia tahu dulu. Betul tak? Ya. Dia orang pakai sipil ni, orang baru belajar seperti kita lah. Kena tulis resipi, garam sebanyak mana, gula sebanyak mana, kuah sama kalau orang masak. Tapi kalau orang mahir pakai campur-campur. Apa dah? Itulah. Baik. Kemudian ketiga, sebab-sebab di buku dan disusun ilmu usulul fiqh. Daya keempat, faedah mempelajari ilmu fiqh dan bidang perbincangan ilmu usulul fiqh. Jadi hasil daripada ini, semester depan nanti barulah kita belajar usulul fiqh. Ada soalan sini? Kalau tak ada, kita nak mula masuk ni. Kita nak menguncikan satu persatu. Okey, kita kira dah. Bab 1. Pengenalan mengenai hukum. Pendahuluan. Ini saya lalui nota kan, semuanya lalui nota. Cuma kita buat sini untuk kita ambil dia sebagai poin perbincangan. Pengertian hukum. Bila orang sebut hukum ni apa dia? Menurut ulama usulul fiqh, ialah khitab. Khitab ni maknanya percakapan yang dituju. Kita panggil khitab. Sebab tu dia panggil khutbah. Okey? Ganti nama dalam bahasa Arab, anta, antum, anti. Hudud depan kita ni kan, dia panggil dhamir mukhatab. Ganti nama orang depan kita. Ada pun huwa, hiya, hum, mereka, dia, tu semua tu dia panggil dhamir ghaib, dhamir ghaib depan kita. Kalau ana dan nahnu, saya dengan kami, dia panggil mutakallim, orang yang bercakap. Jadi dalam bahasa Arab ni, Melayu pun dia panggil ganti nama pertama, ganti nama kedua, ganti nama ketiga. Betul tak? Kau bagaimana cikgu bahasa tak? Ganti mana? Tapi orang Arab dia guna ini mutakallim, ana dengan nahnu. Apa makna mutakallim? Orang yang bercakap. Kita bahasa dengan kita. Orang depan kita dia panggil ganti nama kedua lah. Dia panggil mukhatab, mana orang kita hadap. Kita tak boleh kata awak kalau dia tu duduk jauh. Awak buatlah, kita orang siapa orang kan saya kita duduk di sekolah. Duduk jauh tu dia panggil ghaib, ghaib. Siapa dia? Dia, mereka. Ngopak aja. Jadi jadi ngopak ni ialah ghaib. Tu yang tak ada betul. Betul tak? Kalau kita kecek dengan mukhatab, kita kritik, dia panggil nasihat ataupun kita kritik. Dan kalau kita kecek hari kita, kita puji diri. Itu contoh betul. Jadi tujuan saya sebut begitu tak payah khitab. Khitab ni maknanya percakapan yang ditujukan. Hak depan. Jadi hukum-hukum ni ialah khitab ataupun kalam Allah kepada kita. Boleh faham tak khitab kan? Tak ada cara saya nolak di mana. Nolak khitab di mana? Kita kecil hadap kepada siapa dihadapkan pertuturan ini.
Maka hukum ni maknanya percakapan Allah yang dihadap kita, dituju ke kita manusia. Kita ni ialah ganti nama kedua. Dia tidak tuju kepada makhluk lain, dia tuju ke kita. Jadi perkataan ia dituju kita ni, dia panggil hukum. Berupa kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Apa dia makna perbuatan mukallaf? Perbuatan-perbuatan manusia yang dibebani hukum syarak. Sebab ada dua. Ada manusia yang tidak mukallaf, macam orang gila, kanak-kanak, manusia juga, tapi dia bukan mukallaf. Mukallaf ni maknanya dalam bahasa yang diberati. Kata terbitnya dia taklif. Allah, kita ditaklifkan oleh Allah dengan beban hukum, maka kita adalah mukallaf. Allah itu mukallif. Allah itu membebani hukum pada kita. Tengok, dalam bahasa Arab dia guna gitu. Allah sebagai mukallif, kita sebagai mukallaf, dan kita menerima taklif. Boleh faham tak beza ayat? Kita nak guna perkataan taklif tu maknanya kata terbitan dia, pembebanan. Mukallif, pihak yang membeban, Tuhan. Mukallaf, yang menerima bebanan. Siapa dia? Kita. Walaupun tak mungkin ada tak terti Arab pun, cuba ingat tiga perkataan tu. Mukallaf, mukallif, taklif. Betul? Kita kena cerak molek sebut ni. Tahu kau orang tinggi syukur dia. Syukur perkataan saya ingat dulu. Nawa Islam yang sempurna. Masa ada kursus di saya hadir dulu tahun akhir tahun 82, dulu wakil daripada sekolah. Dia panggil sekolah-sekolah asrama penuh ni kan, dia panggil, dia buat di Koalisi Islam. Jadi dia bagilah dulu acara tu, dia pilih cikgu dia ustaz. Kalau boleh ke ustaz tu boleh dia kecek, dia guna terminologi tu. Mari cikgu tu dia guna. Dia sebabnya dia nak royak. Sebab dulu orang tu masa diperkenalkan oleh orang Arabi kan, Islam yang syumul. Syumul, sifat Islam yang syamil dan kamil. Syumul tu kata terbitan dia. Boleh ke cikgu Islam yang syamul. Dia campur dua tu. Sedap beriuk-iuk nak Islam yang syamul, tak ustaz-ustaz seni tu. Jadi faham tak? Hukum ni maknanya khitab ataupun kalam Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Maknanya dia kita tu berkaitan dengan perbuatan mukallaf, perbuatan yang kita kena buat, sembahyang, puasa, haram, hukum-hukum. Sama ada secara tuntutan atau diberi pilihan atau dijadikan. Ini kita akan perinci kapan dia tuntutan, kapan dia diberi pilihan, kapan dia dijadikan. Tak sebelah sini pergi masuk dia jumpa depan. Ada. Sama ada dia tuntut ataupun dia beri pilihan. Secara ringkas yang gini lah, tuntut itu maknanya benda haram jangan buat, benda wajib kena buat, tu dia tuntut. Ada dia beri pilihan, kan dia harus nak buat tak apa, tak si buat tak apa. 1.2 yang dimaksudkan dengan khitab Allah ialah kalam Allah sama ada dibangsakan kepada Allah secara langsung, iaitu Al-Quran. Kita dah belajar dalam ulumul Quran dulu. Ini adalah kalam Allah secara langsung. Setiap kalimah itu adalah kalimah Allah. Kita bacalah ayat mana-mana, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu adalah perkataan Allah. Jadi kita belajar akidah dulu kan, semester lepas ada khilaf berlaku perbezaan di antara ulama-ulama salah dengan khalaf dari segi kalam Allah. Adapun ulama salaf, ahli hadis, dia kata innal ladzina kafaru tu memang kalimah Allah, kalam dia tupik daripada Allah. Tapi ulama Asy'ariyah,
ataupun mutakallim ini dia tak terima. Dia kata sebab kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau berhuruf bersuara jadi makhluk. Lepas tu kalam Allah lagu mana? Kalam Allah tu ada dia, kalamun nafsi dia panggil. Kita tak tahu lagu mana. Tutupi. Ya ayyuhalladzina amanu itu adalah lafaz untuk sesuaikan dengan Nabi orang Arab. Dia kata dibawa oleh Jibril dalam bahasa Arab. Kerana Nabi orang Arab. Maknanya kalau ke bahasa lain jadi benda lain. Kalau dalam bahasa Ibrani dia jadi Taurat. Dalam bahasa Suryani dia jadi Injil. Nampak tak? Kalau terkedi Nabi tu orang Inggeris, maka dalam bahasa Inggeris. Itu bagi akidah Asy'ariyah ataupun Khalaf. Tapi ulama-ulama salaf dia kata dah. Memanglah sebut bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbika, memang kalam Allah. Baik. Lepas tu kalau Allah ni bersuara ataupun berhuruf, hak tu kita tak usah tahu dia kata. Sebab kita tak usah bincang. Sebab tidak diminta untuk kita bincang. Jadi kita akan buat metodologi salah ni, dia terima seadanya. Supaya dengan kena dia lanjut sikit nak royak sebab kalam Allah. Macam sifat lain juga. Apabila dia sebut Yadullah, tangan Allah. Jadi metodologi salah kita belajar dulu. Dia tak usah tahu Yadullah tu tangan lagu mana, tangan dengan maksud apa, tak payah tahu. Bila Tuhan kata tangan, maka tangan lagi. Tapi ulama-ulama ilmu kalam dia cuba cari, kalau sebut tangan nanti tergambar ada anggota, maka ini akan jadi menyerupakan Allah dengan makhluk, maka kita tukar tangan kepada kudrat. Itu dua metodologi dah. Duk balas apa tak setos lagi dah. Okay. Tapi dua-dua ni nak goyaknya kena terima. Jangan taksub. Waktu yang saya sebut ni pasal apa jangan taksub? Sebab kalau kita taksub, kita kata siapa dia yang kata tangan Allah tu tidak kudrat, kita akan mengkafir ke semua ulama-ulama silam start daripada zaman sahabat Sufyan Ats-Tsauri tabi'in lagi. Sampai kepada imam Pak mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Semua mereka ini mengisbatkan sifat yang tidak mentakwilkan tangan itu kepada kudrat. Bila dia berlaku takwil, ulama-ulama muta'akhirin. Kenapa tak? Hak mana betul? Wallahu a'lam. Kalau tanya saya suka mengambil hak peringkat awal sebab dia tu dapat dengan Nabi. Hak takwil dia sebenarnya hak clear mana? Hak Nabi tak ada dek. Dia reka cipta satu metodologi dengan berniat baik dia supaya manusia akhir zaman umat Islam ni tidak terperangkap dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Itu tujuan dia. Sebab tu dia tukar-tukar. Ada pun ulama-ulama salah dulu, saya sebut Pak Imam, Pak Mazhab tadi, dia tidak pernah tukar. Bila Allah kata, bila Nabi kata Allah turun setiap 1/3 malam akhir, maka Tuhan turun. Tuhan turun sungguh kau, wakil dia turun, tak payah tahu. Itu sedap. Jadi metodologi ulama salah, dia terima apa saja. Sedangkan kalau ulama-ulama mutaakhir yang dia panggil ni, dia takwil bahawa yang turun itu bukan Allah tapi rahmat atau pahalanya. Itulah pokok perbincangan. Ini kita dah bincang panjang lebar dalam tarikh akidah dulu. Sepatutnya boleh mengajar orang, ya tak? Dia ada apa ni surah Al-Imran, ada dua surah, betul tak? Maknanya ayat-ayat yang Mutasyabihat ni tidak perlu ditakwilkan. Dan Allah sahaja yang mengetahui. dia gini, saya bicara tu dia berbuk noktah. Berbuk noktah. Noktah bagi orang yang boleh takwil bila kata la ya'lamu ta'wilahu illallah warasikuna fil ilmi. Dia berhenti situ. Tidak tahu mentakwilkan ayat-ayat Allah melainkan Allah dan orang-orang yang ada ilmu. Jadi dia ada ilmu takwil. Ada pun salah ni dia berhenti sekat la ya'lamu ta'wilahu illallah, berhenti situ dulu. Warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Sementara itu orang-orang yang berilmu dia akan berkata kami beriman apa sahaja yang Allah. Dia buat noktah situ. Kita bincang kan dulu. Dia buat noktah. Baik. Jadi kalam Allah sama ada dibangsakan kepada Allah secara langsung, itu dia panggil Al-Quran, ataupun secara tidak langsung seperti As-Sunnah. As-Sunnah ni kitab Allah juga,
tapi melalui perantaraan Nabi. Maksud daripada Allah tapi diolah oleh Nabi sendiri. Dia panggil as-sunnah. Saya rasa ada tak betul ekor. Sejuk tak? Dia ada pasal yang lama kita berhenti ni puasa baru ni. Tak usah agak kena mari sembilan pula. Tak apalah, kalau baca tak tahu buka kipas dulu. Cuba kau tengok tadi. Buka kipas dulu. Tengok. Buka lah buka. Ada warna hijau. Sorry. Adik kanin dia. Tu dia. Tu yang boleh buka kali. Dia buka. Kalau tidak sejuk suruh boleh. Allah Ta'ala. Baik. Kemudian al-ijma', kita akan perinci di hadapan ini ialah apa dia al-ijma' dan satu lagi al-qiyas. Dan dalil-dalil syarak yang lain, kerana dalil-dalil ini sebenarnya kembali kepada Allah. Walaupun dengan nama lain, dia pusing ke mana pun akhirnya dia akan jumpa dengan bersumberkan kepada kitab Allah belakang. Baik. Ada soalan sini? Tak ada. As-sunnah dikatakan kembali kepada Allah. Pasal apa kita kata as-sunnah itu hak Allah juga? Kerana lahir daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertutur berlandaskan wahyu, bukan didorong oleh hawa nafsu. Sebab Allah ciptakan Nabi kita ni unik, tidak sama dengan kita. Sebagaimana firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia di Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur menurut kemahuan nafsu, melainkan yang diperkatakannya itu tidak lain hanyalah wahyu, dia wahyukan kepada-Nya. Jadi atas kapasiti ini Rasulullah bertutur, bertindak di atas landasan wahyu, maka dia pula juga menjadi sumber hukum. Al-ijma' juga dikatakan kembali kepada Allah adalah disebabkan tempat sandarannya adalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau dalil-dalil lain syarak. Bukan kata di ijma' tu dia pakat sama pokok ulama, kita reka hukum sendiri tu. Dia ada dalil-dalil dia, kepahaman dia berdasarkan dia letak Al-Quran depan, hadis depan. Itu dia panggil al-ijma'. Manakala al-qiyas pula dikatakan kembali kepada Allah adalah disebabkan keadaannya tidak mensabitkan hukum tetapi hanya sekadar menzahirkan saja, berlandaskan hukum asal yang berdalilkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi al-qiyas ini juga dikata dia kembalikan kepada hukum asal juga. Ini apa dah? Sebagaimana yang saya sebut contoh dulu, misalnya dikiaskan dadah kepada Arab. Bukan kata dia orang kias hukum dadah itu guna fikiran dia secara bebas semata-mata. Tak. Al-Qiyas maknanya dia cuba cari hak serupa. Jadi oleh kerana Arab ni diharamkan kerana natijah dia ialah memabukkan, khayal, hilang akal, maka dadah pun dihukum haram juga kerana serupa dengan Arab. Ini orang panggil dia Al-Qiyas. Jadi nampak kepada kita Al-Qiyas ni bukan hukum yang dicipta secara bebas, tapi bersandarkan kepada nas juga. Baca. Ini dia 4 sumber yang disepakati. Dan tanya satu. Jika disebut situ Rasulullah ni betul-betul berlandaskan wahyu. Benar berlaku satu masa ada sahabat yang bertanya Rasulullah, adakah ini wahyu ataupun pendapat Tuhan sendiri? Yang dia maksud dia apa? Dia betul lah. Rasulullah itu dipandukan dengan wahyu, tetapi dia ada sebagai manusia biasa, sebagai adat manusia biasa, tetapi dia tidak akan buat benda-benda yang bercanggah, yang dari segi adat atau tu yang nampak benda tu benda muka. Berlaku kepada Rasulullah tu silap langkah saja, tapi silap langkah dia sebagai manusia biasa yang sengaja Allah nak zahirkan.
Bukan sikit dalam kisah-kisah dalam hadis kita jumpa Rasulullah silap langkah. Ditegur oleh sahabat. Sebab tu sahabat akan tanya dia, adakah, soalan tadi dia tanya, ada kadang-kadang Rasulullah ni dia keluar satu pendapat kemudian dia ubah balik. Mana tu tidak wahyu lah kalau betul. Sebab tu sahabat akan tanya, adakah ini wahyu ataupun pendapatmu Rasulullah? Jadi di samping dia ni dipandukan oleh wahyu, dia sebagai manusia biasa. Sebab Nabi sebut, ana basyarun mislukum yuha. Aku ni manusia seumpammu. Cuma istimewa aku dia wahyu. Dan wahyu tidak mari sama. Sebagaimana kisah masyhurnya, apabila Rasulullah lalu kepada satu tempat, dia tengok orang duduk, cantumkan. Ingat ada lagi kisah semester lepas. Dia duduk cantum, dia kacut tamaya tama jantan dengan tama tama betina. Bila dia kacut, Nabi tengok dua kau nak susuh gambar tu. Dia kata nak suruh jadi molek buah. Dia kata kita tidak elok kepada angin saja dia bawa mari pendebungan, kita buat sendiri. Oh, tak usah buat-buat, dia kata tak payah-payah. Jadi sahabat tak tanya, ada sahabat ingat itu wahyu. Jadi tak buat, pakak tak buat, Nabi tak suruh buat. Lepas pada tu bunuh Habib Muhammad terjadi. Orang dia mengadu kepada Rasulullah. Itulah lapas Rasulullah yang masyhur. Dia kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu daripada aku urusan duniamu. Kacau lah. Jadi silap sahabat bertanya, ilmu yang boleh ni wahyu kau jadi fikir sendiri. Jadi mana Rasulullah kita ni ada masa yang dia tu dia fikir sendiri benda tu. Okey. Nampak tidak? Okey. Tak selesa oleh bahasa mana. Oh, dia jauh, beza-beza jauh. Ijmu' ni dia kumpulan kias sogai. Dari segi beza je kias sogai. Dan bila kita masuk tengok ta'arif, tengok dia depan, kita boleh beza lah. Ni timur dulu pergi ke awal kan. Okay. Semua perincian ada depan. Maksud perbuatan mukallaf ialah apa yang dianggap oleh uruf. Uruf ni kebiasaan. Ini ada juga satu benda yang kita akan belajar dalam hukum yang tidak disepakati. Dia panggil uruf. Uruf ni maknanya kebiasaan, adat. Urfun. Sebut tiap lagi dia panggil uruf. Sebenarnya urf, ra mati, ain tu bagi depan, po mati. Urf. Kita panggil uruf, dia urf. Macam nama juga ism, jadi isim kan. Sebut kan. Sebagai perbuatan sama ada perbuatan hati seperti iktiqad, niat, atau perbuatan anggota zahir seperti menunaikan zakat, solat, dan termasuk mencegah diri daripada melakukan perbuatan seperti meninggalkan zina, mencuri dan sebagainya. Ini dia dipanggil uruf, kebiasaan. Ini ada tajuk dia dalam buku ini. Maksud kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf di sini tidak termasuk yang berkaitan dengan perkara berikut. Lagu mana tak? Dengan zat Allah. Ini kita tak ada ambil hukum bila Allah memberitahu syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kita juga. Mana Tuhan royak kita, tapi royak bukan perintah. Dia cerita dia. Allah menyaksi bahawasanya tiada Tuhan yang lain melainkan dia sahaja. Dia tak panggil hukum lah tu. Sebab tak ada ambil hukum ke apa. Sebab maksud hukum ni mutu kan. Kalau nak kecil hukum boleh, hukum akidah. Oh tak, jadi banyak dah bolehnya. Maksudnya hukum tak ada ilmu tadi dah. Bila kita berbicara masalah fikir, kita otak kita kena berubah dalam bengkok lah, jadi kita di luar. Ayat tersebut tidak dinamakan hukum kerana ia tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ia hanya berkaitan dengan zat Allah, akidah. Yang kedua, dengan sesuatu objek yang tidak bernyawa, jamadat. Seperti firman Allah, wa yawma nusayyirul jibal. Dan pada hari kiamat kami menjadikan bukit-bukit. Itu berita dia.
Ayat di atas tidak dinamakan hukum kerana ia tidak berkaitan dengan mukallaf. Ia hanya berkaitan dengan benda-benda yang tidak bernyawa. Yang ketiga dengan zat-zat mukallaf seperti firman Allah, minha khalaqnakum, daripadanya, daripada tanah kami ciptakan kamu. Dia banyak zat kita ni mari daripada tanah. Ini orang tak panggil hukum. Mudah jadi tak? Ayat tersebut juga tidak dinamakan hukum kerana ia berkaitan dengan zat-zat mukallaf, bukan perbuatan. Bentuk tuntutan terbahagi kepada dua bahagian. Kita nak perinci, dengan kita kokoh masuk perincian dia. Tuntutan yang ada bagi dua. Nombor satu, tuntutan melakukan. Yang kedua, tuntutan tidak melakukan. Suruh tegur. Dua tu ya. Betul tak? Bentuk tuntutan. Tuntutan melakukan, tuntutan tidak melakukan. Tuntutan melakukan ni terbahagi kepada dua bahagian. Tuntutan melaku secara pasti, tuntutan melaku secara tidak pasti. Jika khitab, tuntutan melakukan itu secara pasti, ia dinamakan ijab. Gapo dia ijab tu? Wajib. Dan jika tuntutan melakukan itu secara tidak pasti, ia dinamakan nadab, iaitu sunnah. Mana sama-sama suruh tu. Kalau suruh tu pasti, dia panggil wajib. Kalau suruh tu macam tak pasti, suruh ke mana, suruh tak kemah kan, dia panggil sunnah. Boleh kan? Sebab kita biasa bahasa cuma takrif ya, kita tak terbiasa jumpa lagi. Ya tak? Benda ni kita tahu. Kalau wajib tu makna sungguh-sungguh. Ada pun benda sunat ni sungguh secara tak pasti. Jadi kita bagi pula carta gitu. Tuntutan ada dua, tuntutan melakukan, tuntutan tidak melakukan. Tuntutan melakukan ada dua, wajib, sunat. Tuntutan tidak melakukan juga terbagi kepada dua bahagian. Tuntutan tidak melakukan secara pasti, dia lagai-lagai sungguh. Lepas tu tuntutan tidak melakukan secara tidak pasti, lagai juga tapi lagai tak sungguh. Jika kita tuntutan tidak melakukan itu secara pasti, ia dinamakan tahrim, haram. Dan jika tuntutan tidak melakukan itu secara tidak pasti, ia dinamakan karahah, makruh. Benda kita tahu belaka. Cuba pengalaman saya, nak jawab dalam episod, nak buat ayat. Apakah definisi tuntutan tidak melakukan saja pasti? Mana tadi? Kenapa? Bagi pula ni. Jadi kita tahu betul tuntutan ada dua, tuntutan melakukan, tuntutan tidak melakukan. Buat supaya masuk episod saya buat ni. So nampak tak? Tuntutan melakukan bagi dua sana ni wajib, sunat. Ni kita pecah pula. Pecah dua juga. Haram, makruh. Mudah tadi ni nampak tak? Harus itu tuntutan juga dia tu. Pilihan. Tidak tuntutan pilihan. Tu dah letak tadi mula-mula tadi. Sama ada berupa tuntutan ataupun tidak melakukan pilihan. Mula-mula kita dapat kita lepas salah tadi. Ambil wakam cik saya ada video kan? Kita masuk video kan? Okey. Kita pergi lagi. Kalau masuk sumber jeng banyak tu, stop. Pasal ada air. Betul kerja saya 9:45 lah. Okey. Tuntutan oleh kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tidak termasuk yang berbentuk seperti firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan, perbuatan-perbuatan kamu. Ayat ini walaupun ia berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ia dalam bentuk cerita dan tidak dalam bentuk tuntutan. Pengertian hukum pada istilah ilmu fiqh ialah kesan kitab Allah, bukan kitab itu sendiri. Ini beza fiqh dengan fiqh.
Fiqh dengan usul fiqh. Usul fiqh dia membicarakan segi istilah. Ada ulama fiqh dia bicara kesan daripada perintah itu. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimus salah. Dan hendaklah kamu dirikan salat. Pada pandangan ulama usul fiqh, ayat tersebut adalah dalil hukum. Dia ini dalil hukum. Bagi ulama fiqh pula, ia adalah suatu tuntutan wajibnya solat, iaitu kesan daripada tuntutan tersebut. Jadi yang menentukan solat itu wajib ulama fiqh. Ulama usul hanya beri panduan saja. Misalnya saya sebut contohlah. Ulama fiqh kata al-amru yaqtadi wujud. Setiap perintah amal suruhan menunjukkan kepada wajibnya sesuatu perbuatan. Dia tidak berinci. Jadi ulama usul fiqh dia disiplin. Mana-mana ada perintah Allah, ayat Quran dia berbentuk suruh al-amr yang tadi lil wujud. Natijah dia wajib. Aqimus salah, atau suruh tu. Mana-mana saja ia berbentuk suruhan, maka itu wajib. Ulama fiqh pula perincikan pula, oh solat itu wajib kerana berdalil pada. Jadi ulama fiqh ni dia mengambil sipil daripada ulama usul fiqh. Jadi kita faham usul fiqh ini ialah formula. Nampak tak? A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 campur C kuasa 2. Hukum kan boleh begitu? Pythagoras. Nampak tak? Dia formula begitu. Tu ulama usul fiqh formula. Ulama fiqh pula dia kata kalau A itu sama, B itu sama dengan 3, C sama dengan 4, maka A nya 5. Nampak tak? Kena ajar ketukar-tukar. Dia nak cari C pun payah nak. Dia tarik playbook bla-bla boleh nak buat. Kita kerja airport cik, main nak ajar hukum Pythagoras. Dah dia nak bangun dia nak cari segi tu kan. Dia tak belajar A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 campur C. Saya ajar tukar dia kata, buat mana ya? Pakar ni. Kita beri formula dia. Jadi nampak tak? Beza antara ulama usul fiqh dengan fiqh. Fiqh tu dia perinci dalam barang tu. Jadi ulama usul dia ingin menciptakan satu formula. Nampak tak? Ada soalan? Saya sebut 3, 4, 5 tadi boleh ingat? Ni apa nak di sekolah dulu kan matematik dekat luar A kuasa 2 A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 campur dengan C kuasa 2. Nah, kalau B ni dia 4, hal ni 3, 4 kali 4 ni lah 3 kali 3 9. Dia akan tunjuk sini 25 dah. 25 jadi kuasa 2 jadi 5. Betul? Kau tak ingat dengan matematik tu? 9, 13. Baik. Jadi nak kata, ulama usul fiqh ni dia buat formula. Ulama fiqh yang pula dia cari perinci satu-satu benda hukum itu. Baik. 5 minit lagi. Kita berhenti 5 minit ke 10 dah. Bagi bahagian-bahagian hukum, atau berarti C ni boleh ada bahagian hukum. Kau mana?